Malam ini saya nak menyentuh sedikit tentang Zahid Hamidi. Berkenaan dengan Zahid Hamidi, satu hari ini satu pendedahan besar telah dibuat oleh UKSB, pengarah Ultra Kirana Sdn Bhd, bekas pengarah Ultra Kirana Sdn Bhd, yang mengakui telah memberi sekitar 2,000 Sing dolar ke 520,000 Sing dolar sebulan kepada Zahid Hamidi. Satu pengembangan yang agak mengejutkan bagi kerajaan UMNO dan juga Barisan Nasional sekarang ini, kerana kalau kita lihat bagaimana sejumlah wang diberikan pada masa itu, beliau kalau tak silap saya adalah merangkap timbalan Perdana Menteri yang bertanggungjawab dengan berhubung dengan kontrak sistem visa luar negara VLN. Jadi dia telah mendapat sejumlah wang daripada Ultra Kirana Sdn Bhd, bekas pengarah, yang mengatakan di Mahkamah Tinggi Shah Alam bahawa syarikatnya menghantar setiap bulan sejumlah wang tunai dalam Sing dolar kepada bekas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi dari 2014 hingga 2018 berhubung kontrak sistem visa luar negara. Harry Lee Bikun berkata, bayaran kepada Ahmad Zahid bermula akhir tahun 2014 dengan jumlah bayaran sebanyak 200,000 Sing dolar. Masa itu kalau kita kali dengan 2 pun 400,000 ringgit sebulan, kemudian meningkat kepada 520 Sing dolar, lebih kurang lebih sejuta lebih sebulan pada tahun 2017. Bayaran 200,000 Sing dolar bermula pada hujung tahun 2014 berterusan sehingga pertengahan 2015. Dalam tempoh itu kami ada pergi ke rumah beliau iaitu Ahmad Zahid di Country Heights Kajang, dan dalam perjumpaan itu Datuk Zahid meminta sumbangan bulanan dinaikkan. Setelah berbincang dengan Wan Quraish ni Wan Shah Abdul Ghani, pengarah UKSB, dan David Tan, kami bersetuju untuk memberi 300,000 Sing dolar sebulan. Kemudian pada 2017, Datuk Seri Zahid meminta untuk berjumpa kami di kediamannya, dan dalam pertemuan itu Datuk Zahid meminta bayaran bulanan dinaikkan berikutan pilihan raya umum yang akan diadakan. Setelah berbincang dengan Wan Quraish dan David Tan, kami bersetuju untuk menaikkan bayaran bulanan daripada 300,000 Sing dolar kepada 520,000 sebulan. Katanya ketika membacakan pernyataan saksi semasa pemeriksaan utama oleh Timbalan Penduduk Raya Abdul Malik Ayub pada perbicaraan kes Zahid, yang kini menghadapi 40 pertuduhan rasuah. Saksi pendakwa ke-15 itu mendakwa mereka bersetuju dengan jumlah itu setelah Ahmad Zahid memaklumkan bahagian UMNO memerlukan bantuan keuangan. Dalam perbincangan kami bersetuju membayar 10,000 bagi setiap bahagian, iaitu lebih kurang 100 bahagian UMNO, dan selepas pengiraan sejumlah mencecah 520,000 sebulan. Maksudnya satu bahagian daripada ini daripada satu ahli perniagaannya, tuan-tuan, RM10,000 pada waktu itu. Bahagian UMNO ni, tuan-tuan. Saksi pendakwaan ketiga, bekas timbalan setiausaha bahagian hal ehwal imigresen Kementerian Dalam Negeri Siti Jalilah Abdul Manaf sebelum ini memberitahu mahkamah bahawa Ahmad Zahid telah menyambung kontrak UKSB dengan VLN walaupun kontrak sedia ada masih berbaki 3 tahun lagi. Bagi setiap bulan 520,000, kalau ini boleh lepas daripada rasuah, aku tak tahulah negara apa yang kita duduk dekat dalam kita sekarang ni, kan? Pada masa itu dia selaku timbalan Perdana Menteri. Menurut saksi pendakwaan ketiga, iaitu bekas timbalan setiausaha bahagian imigresen Siti Jalilah, mendakwa di dalam mahkamah, jangan ada kata fitnah pula lama ni, di dalam mahkamah, bahawa Ahmad Zahid telah menjambung kontrak UKSB untuk projek visa ni walaupun kontrak itu masih berbaki 3 tahun lagi. Apabila ditanya dalam soalan tambahan oleh DPP Datuk Raja Rosella Raja Toran, bolehkah anda mengikati berapa kali anda menghantar wang tunai dari 2014 hingga 2018? Beliau berkata proses itu 70% dilakukan oleh saya, 40 kali dalam tempoh 4 tahun. Dia kata. Raja Rosella berkata, bolehkah anda ingat dengan siapa anda pergi ke Country Heights, rumah Ahmad Zahid, untuk menyerahkan wang itu? Harry Lee menjawab dengan Wan Quraish dan David Tan. Raja Rosella, dalam kenyataan anda berkata wang itu diserahkan sendiri oleh anda. Anda pergi bersama Wan Quraish dan David Tan. Mengapa anda berbuat demikian? Soal itu dadanya. Saya tak pasti. Dari hari pertama penghantaran, saya ikut dari hari pertama. Ia adalah pertemuan 4 mata dengan Ahmad Zahid. Boleh menambah sepanjang 40 kali penghantaran dilakukan, Ahmad Zahid tidak pernah memulangkan wang itu. Ahmad Zahid berdepan 33 pertuduhan menerima suapan berjumlah 13.56 juta Sing dolar daripada UKSB untuk dirinya selaku Menteri Dalam Negeri bagi melanjutkan kontrak syarikat itu sebagai pengendali perkhidmatan OSC di China dan sistem VLN, serta mengekalkan kontrak perjanjian untuk membekalkan sistem bersepadu VLN kepada syarikat sama oleh KDN. Bagi 7 lagi pertuduhan, Ahmad Zahid didakwa sebagai menteri sama
telah mendapatkan untuk dirinya wang tunai sebanyak 1.15 juta Sing dollar, 3 juta ringgit, 15,000 euro dan juga 15,000 USD tanpa balasan daripada UKSB yang mempunyai kaitan dengan kerja rasmi beliau. Dia didakwa melakukan kesemua kesalahan itu di Sri Satria Persin 16 Putrajaya dan Country House Kajang antara Oktober 2014 dan Mac 2018. Perbicaraan didengar di hadapan Hakim Muhammad Yazid Mustafa. So sekarang ini tuan-tuan, implikasi dia apa tuan-tuan? Dia ada dua implikasi besar saya nampak dekat sini. Yang pertama, implikasi kepada UMNO. Kalau Ahmad Zahid didapati benar-benar bersalah mendapatkan wang ini dan dia implicate UMNO, dia mengatakan wang itu diserahkan kepada bahagian-bahagian UMNO tertentu, berkemungkinan UMNO boleh dibatalkan. Tapi memandangkan kerajaan sekarang ini UMNO, benda itu agak sukar untuk berlaku lah. Tetapi saya nak bagi tahu bahawa kemungkinan untuk UMNO dibatalkan kerana telah menerima wang ini, wang suapan daripada UKSB ini, menyebabkan UMNO dikatakan telah menerima bantuan daripada dana yang asalnya daripada wang haram, bukan haram, wang jenayah. Itu dia, wang jenayah. Now, sama ada mereka bersetuju atau tidak dengan wang tersebut is irrelevant. So sekarang ini kalau sekiranya UMNO tidak mau berdepan dengan proses dibatalkan, maka UMNO kena membayar balik wang tersebut. Mungkin dia berkata bahawa ini adalah mala fide ataupun dia orang di bona fide. Bona fide maksudnya dia orang tak tahu bahawa mereka tidak tahu wang itu adalah wang yang diterima secara haram, secara ilegal, secara tidak sah. Maka dengan itu boleh, tak ada masalah, tetapi UMNO kena membayar balik wang tersebut. Kerana menurut Ahmad Zahid Hamidi, wang tersebut dibagi kepada setiap 10,000 kepada setiap 100 bahagian UMNO di seluruh Malaysia. 100 bahagian UMNO di mana setiap bahagian UMNO menerima RM10,000. Kalau tuan-tuan boleh kira lah, kalau 100 kali 10,000 kan, berapa yang UMNO terima setiap bulan tuan-tuan. Ini bukan sekali bagi ni, setiap bulan daripada UKSB. Dan pada waktu itu beliau adalah Menteri Dalam Negeri yang meluluskan hal visa dan juga hal kemasukan pekerja asing. Jadi kita meletakkan nasib negara kita di tangan pengkhianat sebegini tuan-tuan. Dia membawa masuk pekerja-pekerja asing ini untuk kepentingan diri dia sendiri. Sebenarnya orang macam ni kita kena charge dia kepada treason tuan-tuan. Treason ni pendahakaan. Kerana dia telah telah mengkhianati rakyat, menggunakan kesempatan ini mengambil wang, memperjudikan, dia sebagai menteri KDN pada waktu itu, memperjudikan keselamatan negara demi kepentingan dirinya sendiri. Sepatutnya bukan dia kena cas rasuah, sepatutnya dia kena cas sebagai treason. Kalau kat negara China mati hukum tembak tu kan, menderhaka kepada negara, mengkhianati negara ini. Bagaimana dia boleh mempermainkan sistem sebegini? Orang macam ni kena ajar tuan-tuan. Kalau lepas juga Zahid Hamidi, wallah, saya tak tahulah negara apa yang kita tinggal sekarang ni tuan-tuan. Hari ini juga kes Bong Mohtar dan juga kes Bong Mohtar hari ini dibacakan. Ada tadi hantar semalam, dia kata bahawa betul ke pendakwaan tutup kes rasuah Bong Mohtar? Alamak, Izzati betul ke? Tak tuan-tuan, ni macam ni. Tutup tu bukan maksudnya dia tutup tak ada kes, maksudnya dah habis. Dah habis kes tu, dah, maksudnya dia akan, macam saya selalu cerita, saya cerita pada tuan-tuan, dalam mahkamah jenayah dia ada prosecution stage, dia ada peringkat pendakwa raya. Pendakwa raya akan panggil semua saksi. Lepas tu mahkamah akan mendapati ada prima facie atau tidak, ada kes ke tidak. Kalau ada prima facie, maka si tertuduh kena membela diri. Kalau tak ada prima facie, maka dibuang kes. Itu biasanya lah yang berlaku. So sekarang ini prosecutor atau pendakwa raya dah pun habis di peringkat pendakwaan, dah mengemukakan semua saksi, semua hujah. Maka kedua-dua pihak kena mengemukakan hujah masing-masing, menjawab pendakwa, dan hakim akan buat keputusan daripada segi sama ada prima facie atau tidak, ada kes atau tidak di dalam kes Bong Mohtar ini. Apa kes dia? Pihak pendakwaan dalam kes Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bong Mohtar dan isteri Datin Seri Zizi Izzat Abdullah Samad menutup kesnya hari ini setelah memanggil 30 saksi. Beliau menetapkan 4 Jun ini untuk kedua-dua pihak berhujah secara lisan sebelum memutuskan sama ada pasangan suami isteri itu dibebaskan atau diperintah untuk membela diri atas pertuduhan rasuah
berjumlah 2.8 juta bagi mendapatkan kelulusan untuk Felcra melabur 150 juta dalam unit amanah saham Public Mutual Berhad. Kes yang sama juga disebut oleh Tun Mahathir hari itu, apabila dia mengatakan Zahid berjumpa dengan dia. Banyak kali Zahid berjumpa dengan dia, 5 kali berjumpa dengan dia untuk meminta supaya kesnya digugurkan. Salah satunya kes inilah yang saya sebut tentang kes UKSB ni. UKSB ni dikatakan memberi jumlah setiap bulan kepada beliau, dan pada masa itu dia adalah menteri yang bertanggungjawab meluluskan syarikat ini untuk mendapat projek. Jadi kalau tak sabit juga kes ni, saya tak tahulah apa yang akan berlaku dalam negara ini, tuan-tuan. Okey, ni antara contoh-contoh kes sekarang dia tahu. Semalam kita bercakap tentang Zahid, tentang Najib. Hari ni kita bercakap tentang Zahid. Lepas tu selepas ni kita bercakap tentang Bong Mohtar. Ini semua pimpinan-pimpinan tinggi UMNO. Pimpinan tertinggi UMNO, tuan-tuan. Apa yang kita boleh nak cerita, nak sabit, nak bagi tahu kita tentang perkara ini. Dan perkembangan terbaru juga berkenaan dengan Altan Tuya. Dalam laporan polis, Altan Tuya kata cari razak baginda jika berlaku sesuatu. Hari ini keluar balik cerita Altan Tuya ni, tuan-tuan. Mahkamah Tinggi Shah Alam hari ini diberitahu bahawa wanita warga Mongolia yang mati dibunuh, Altan Tuya pernah membuat laporan menyatakan sekiranya apa-apa berlaku kepadanya, cari razak baginda. Hari yang sama wanita itu hilang hampir 16 tahun lepas. Superintendent Tony Anak Lunggan 42, pengawal penyiasat dalam kes bunuh wanita itu, berkata pada 3 November 2016 dia dihubungi melalui telefon oleh DSP Gan Tak Kuan memaklumkan bahawa satu laporan polis telah dibuat oleh Altan Tuya di Balai Polis Tun HS Lee pada 1 tengah hari 19 Oktober 2006. Saya telah menyemak laporan polis itu melalui Police Reporting System dan mencetaknya keluar. Saya dapati adalah benar bahawa laporan polis itu dibuat oleh Altan Tuya dan memaklumkan kepada DSP Gan dan Superintendent Zanul Samah mengenai laporan tersebut. Dia berkata demikian pada prosiding kes saman 100 juta difailkan oleh bapa Altan Tuya, Dr. Syaribu Stevie Syaribu dan keluarganya terhadap 2 bekas anggota polis, Azilah Hadri dan juga Sairul Azhar, Abdul Razak Azhar Umar, Abdul Razak serta Kerajaan Malaysia. Kepada soalan peguam Altan Tuya, Sanggit Kaur Dio, saksi itu berkata Inspektor Zamilah Mamat telah ditugaskan sebagai peguam menyiasat untuk menyiasat laporan polis, namun dia tidak sempat mengambil keterangan daripada mendiang Altan Tuya. Ini satu lagi kes, tuan-tuan. Bagaimana 2 anggota polis yang hanya menjalankan tanggungjawab, tidak mempunyai motif, tetapi akhirnya dihukum gantung di atas kesalahan membunuh. Tetapi orang yang memberi arahan, razak baginda dan siapa di belakangnya, terlepas begitu saja, dibebaskan begitu saja. Ini kerajaan UMNO, tuan-tuan. Dan kita kena faham kerajaan UMNO ini akan terus menjadi sebegini, menjadi kerajaan yang sebegini. Apabila akan jadi sebegini, akan terus jadi begini. Negara kita akan terus jadi sebegini kerana apabila kita diperintah oleh orang sebegini, tuan-tuan, oleh kerajaan sebegini.